Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan pagi ini, adakah Sanusi akan dihadapkan ke mahkamah lagi? Kali ini, satu hantaran ataupun satu ceramah yang mirip seperti hasutan. Hari ini timbul kontroversi besar lagi berkaitan dengan Sanusi apabila Menteri Komunikasi Malaysia iaitu Fahmi Fadzil menyatakan bahawa isu air di Pulau Pinang, kenyataan Sanusi bersifat perkauman. Kita harus mengelakkan perkara yang dipanggil 3R. Jangan sekali-kali menggunakan isu 3R semata-mata mahu meraih undi. Kerana jangan-jangan apa yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Keamanan negara yang kita ada sekarang, silap-silap hari bulan akan hilang dan runtuh. Dan yang diperoleh pula hanya 1, 2, 3, 4, 5 ratus ataupun 1,000 undi. Yang hancur negara kita cintai. Berpuluh-puluh tahun dibina, hanya sehari diruntuhkan. Sikap ahli politik yang mementingkan diri, yang hanya mahu kemenangan, yang tidak mementingkan masa depan negara, hanya mahu kuasa, hanya mahu pemerintahan, hanya mahu yang dipanggil undi, haruslah ditolak. Puak-puak yang sanggup mahu menggunakan isu perkauman semata-mata mahu menang, menarik undi, pengaruh, haruslah ditolak oleh rakyat Malaysia. Kita tidak mahu mereka memainkan isu tersebut. Kerana di Malaysia ada banyak isu lagi yang boleh kita ketengahkan. Antaranya isu pendidikan, isu kesihatan, isu pembangunan infrastruktur. Terlebih kalau di Sabah, isu pembangunan masih relevan. Janganlah guna isu perkauman, isu agama maupun isu-isu berkait dengan 3R. Kerana isu itu tidak menguntungkan. Kata pepatah, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Buat apalah nak menang kalau hanya menghancurkan rumah sendiri. Kalau dulu ada penjajah yang merosakkan rumah kita, tapi sekarang nampaknya tak perlu pun penjajah boleh rusak rumah. Oleh sebab itulah, jangan sekali-kali kita membiarkan puak-puak yang suka menggunakan isu-isu hasutan, isu-isu berkaitan 3R, semata-mata mahu berkuasa. Dah kehabisan modalkah? Modal masih banyak, gunalah modal yang bersesuaian. Isu air di Pulau Pinang, Fahmi Fadzil kata kenyataan Sanusi bersifat hasutan dan perkauman. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mengenai isu air di Pulau Pinang adalah bersifat hasutan dan berbaur perkauman. Jurucakap Kerajaan Perpaduan itu berkata, Muhammad Sanusi seringkali tidak bercakap dengan fakta dan berbohong. Hanya selalu menggunakan ucapan-ucapan yang tergantung tanpa menyebut dengan lebih tepat dan spesifik. Itu sebabnya ada orang kata siapapun boleh jadi YB kalau ikut cara seperti ucapan-ucapan Sanusi. Buka mulut saja, kata Fahmi Fadzil, buka mulut saja bohong. Ini sikap yang sangat tidak baik bagi seorang menteri besar, katanya kepada pemberita selepas mesyuarat Jemaah Menteri di sini hari ini. Ada netizen yang sempat memberikan komen. Mereka kata kalau ada anugerah YB bohong, ucapan bohong, mereka menyenaraikan beberapa orang, dan antaranya ialah Sanusi. Pada pelancaran jentera Perikatan Nasional PN bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap Sabtu lalu, Sanusi mendakwa masalah air di kawasan itu belum selesai kerana berlaku diskriminasi oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kata Sanusi, kenapa di kawasan ini tiada air, tetapi di Tanjung ada air? Ini kawasan Tok Ledai, punya Kompas, katanya seperti dilaporkan media. Tapi ada netizen kata, lebih baik kalau macam itulah yang disebut oleh Sanusi,
Lebih baik kalau begitu, sokonglah kerajaan, supaya tiada lagi istilah tok lebay. Tiada lagi istilah kawasan itu kawasan ponyokong pas. Kalau nak fikir seperti yang disebut oleh Sanusi, alang-alang baik lagi ambil yang bagus jadi memimpin kerajaan ataupun memilih kerajaan, supaya tiada lagi isu berkaitan diskriminasi tersebut. Kalau benar apa yang disebut Sanusi. Sebenarnya apa yang disebut Sanusi itu boleh dispin semula untuk keuntungan pihak lawan Sanusi. Fahmi juga berkata Muhammad Sanusi tidak bercakap berdasarkan fakta dan merujuk fakta mengenai kemenangan ahli parlimen Nibung Tebal, Fadlina Siddiq sebagai contoh. Di atas pentas, Sanusi boleh kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menang dengan 100 undi. Tetapi carian dalam Google boleh menunjukkan dengan pantas bahawa kemenangan Fadlina Siddiq adalah dengan majoriti 16,000 undi. Nak tanyalah Sanusi, dari mana dia dapat fakta? Kononnya Fadlina Siddiq hanya menang majoriti 100 undi. Dari mana dia dapat itu? Itulah kata netizen, Sanusi ini cakap saja bohong. Mungkin dia ada pembantu, tukang cari maklumat, tapi tukang cari maklumat yang sembarangan tak tahu apa-apa. Sanusi pula sampaikan tanpa mengkaji. Dia dengar cakap, dengar umum. Itu sajalah yang dia tahu, kata netizen lagi. Oleh sebab itulah, sekarang ini maklumat di hujung jari. Klik saja Anda dah tahu orang itu bohong atau tidak. Jadi, kalau dalam perkara asas pun beliau gagal, apatah lagi dalam menguruskan pentadbiran kerajaan negeri. Beliau juga banyak mengumumkan projek-projek swasta. Dan bila projek ini tidak berjalan, beliau berkata ini bukan masalah beliau. Beliau adalah seorang yang amat bermasalah, kata Fahmi Fazil. Baru-baru ini juga isu tentang projek-projek yang diumumkan oleh Sanusi. Waktu dia umum, dia bangga. Projek swasta, kononnya itu adalah usaha-usaha kerajaan negeri. Tapi bila projek tidak berjalan, Sanusi akan tuding orang lain. Beliau berkata ini bukan masalah beliau. Jadi, sebagai pemimpin, sebagai Menteri Besar Kedah, sepatutnya beliaulah yang memantau dan memastikan projek-projek yang diumumkan itu berjalan lancar. Karena dia dibantu oleh pelbagai kepintaran, kebijaksanaan. Dia punya pekerja-pekerja, staf atau kaki tangan beliau lain. Sementara itu Fahmi berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi peringatan kepada semua anggota kabinet supaya memastikan tidak berlaku sebarang pelanggaran peraturan pada PRK Dun Sungai Bakap. Beliau berkata perkara itu telah dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Perdana Menteri ada beri peringatan kepada semua ahli Jemaah Menteri supaya memastikan sewaktu PRK ini tidak berlaku apa-apa pelanggaran undang-undang atau peraturan pilihan raya, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin sokong seludup di sel? Itu persoalan besar yang timbul, yang perlu dijawab oleh netizen dan juga oleh Muhyiddin sendiri. Adakah kenyataan Muhyiddin baru-baru ini menjawab persoalan itu? Betulkah Muhyiddin sokong seludup di sel? Ini ulasan yang ditulis di Malaysia Kini. Kepada nelayan, petani dan peniaga kecil, harga diesel bagi kalian masih tetap bersubsidi. Diesel bersubsidi kekal di antara RM1.65 ke RM2.15 Malaysia per liter. Sesungguhnya mereka tidak perlu bimbang sama sekali. Justru serangan malam minggu yang membuatkan harga meningkat kepada RM3.35 merupakan kejutan, terutama kepada puak
penyeludup. Perniagaan haram yang merompak berbilion ringgit duit rakyat sejak puluhan tahun akhirnya gulung tikar sekelip mata. Penyasaran semula subsidi diesel merupakan sebahagian daripada reformasi fiskal dengan tekad dan keberanian yang dilakukan di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Harga diesel di Malaysia yang jauh lebih rendah berbanding semua negara jiran di ASEAN menjadikan Malaysia terus dibuli. Penyeludup menyebabkan ketirisan sekurang-kurangnya 4 bilion ringgit setahun. Di dalam negara pula, syarikat mahakaya logistik seperti Shopee, Lazada dan banyak lagi terus membuat keuntungan jutaan ringgit. Cukai perniagaan yang dikenakan kepada mereka juga kekal rendah, iaitu sekitar 15 hingga 24%. Cuba bandingkan dengan Thailand, di mana banyak diesel yang bocor-cobor ke negara berkenan. Cukai perniagaan paling rendah ialah 20%. Di samudera dalam pula, kegiatan menyeludup diesel terus dilakukan. Sangat memilukan apabila kita mendapat tahu nelayan Thailand seolah-olah ke laut untuk menangkap ikan dengan percuma dan gratis apabila minyak bagi enjin-enjin bot mereka dibiaya dengan wang rakyat Malaysia. Barang diingat, pengkhianatan bukan sahaja dalam langkah Sheraton sahaja, tetapi ada di mana-mana. Tentulah rakyat umumnya yang tidak menikmati subsidi diesel kerana menggunakan petrol wajar kecewa dengan pihak yang menyeludup dan menjual diesel bersubsidi kepada nelayan asing. Keadaan di mana Malaysia terus dibuli sebegini wajib dihentikan segera. Malangnya ketika sistem strategi sudah direncana dan tekad politik pula sudah diambil oleh kerajaan Madani, pemimpin pembangkang mahu mensabotajnya. Diputar belit, konon minyak bersubsidi dihapus sama sekali. Sedangkan seperti yang mudah difahami rakyat, mereka yang paling terjejas ialah puak penyeludup. Penguatkuasaan tidak akan berdaya melawan semua kegiatan haram itu. Ia akan meningkatkan lagi kos kerajaan apabila terlalu besar kaki tangan penguatkuasa perlu diambil demi menjaga setiap lorong tikus, stesen minyak yang khianat serta kartel yang membayar di setiap lapisan halangan. Mereka boleh merasuah kerana mempunyai margin keuntungan sehingga lebih 100%. Apabila penyelarasan subsidi dilakukan, hampir semua kemungkinan penyeludupan pun tertutup. Perbezaan harga minyak di Malaysia dengan negara jiran sudah sangat menipis, maka jumlah keuntungan juga sangat kecil. Maka tidak berbaloi untuk penyeludup meneruskan kegiatan haram mereka. Dalam beberapa hari ini, kita dapat melihat bagaimana keanehan muncul bila mana pimpinan PN bersuara seakan-akan mereka menjadi pembela kepada puak penyeludup. Kenyataan pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang menggambarkan rasa sedih dan kononnya bukan kepalang menjadi tanda tanya. Adakah dia bersedih bagi pihak penyeludup durjana? Kalau PN boleh menerima duit judi seperti mana yang pernah didedahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, lantas tidak mustahil rakyat beranggapan PN juga boleh menerima duit penyeludup bagi kegiatan politik mereka. Bukankah begitu? Meski menjadi Perdana Menteri dalam tempoh singkat, Muhyiddin tetap pernah menjadi Perdana Menteri. Dia sebenarnya tahu bahawa subsidi pukal telah meletakkan ekonomi dan fiskal negara dalam keadaan bahaya. Muhyiddin sendiri misalnya pernah mengusulkan agar subsidi bersasar dilakukan.
Sekarang dia tukar cakap dan kononnya penyasaran subsidi perlu dilakukan berdikit-dikit pula. Tidak ada gunanya kalau harga diesel hanya meningkat 5-60 sen. Di sana nanti tetap memberi ruang kepada penyeludup meneruskan kegiatan haram, meski dengan keuntungan yang mula mengurang. Walaupun kurang, para penyeludup tetap punya margin keuntungan munasabah dan boleh membawa pulang wang haram yang banyak. Mereka hanya perlu menyeludup dengan lebih banyak lagi bagi mendapat pulangan yang sama seperti sebelum ini. Apakah ini yang mahu atau ini yang membuat orang seperti Muhyiddin bermulam durjana? Sekali rentap dengan rentapan yang kuat, disitulah yang akan membunuh penyeludup dan pengkhianat ekonomi negara sama sekali. Itulah juga bezanya Muhyiddin dan Anwar. Dengan Anwar mempunyai tekad politik yang bulat untuk membuat rentapan kuat berbanding Muhyiddin. Alang-alang menyelup perkasa dan ingin membela rakyat, biarlah tindakan itu sampai ke pangkal lengan. Dalam pertimbangan demi menyelamatkan ekonomi Malaysia, popular atau tidak bukan perkara pokok. Apa yang mustahak ialah Anwar perlu mengambil langkah dan keputusan yang betul. Kesan positif mungkin tidak wujud dalam satu malam, tetapi mengambil sedikit masa bagi membuktikan reformasi fiskal yang sedang digerakkan oleh kerajaan pasti memberi kebaikan kepada rakyat dan negara. Penyasaran subsidi juga akan hanya berkesan apabila rasuah juga dapat dibenteras. Selain itu, rakyat juga sedang mengukur apakah hutang negara yang mencecah 1.5 trilion seperti yang membengkak di era Muhyiddin dapat mula dikurangkan. Sekiranya kedua ukuran ini dapat konsisten dilaksanakan oleh pentadbiran Anwar, ia sudah cukup meyakinkan bahawa pertumbuhan dan ekonomi Malaysia akan kembali diletakkan di landasan yang tepat dan kukuh. Rakyat dapat melihat betapa demi kepentingan negara Anwar melaksanakan penyasaran subsidi diesel ketika akan berlaku pilihan raya kecil DUN Sungai Bakap. PRK ini bukan melibatkan parti lain sama ada dalam PH maupun BN, tetapi melibatkan parti pimpinan Anwar sendiri, iaitu PKR. Maknanya, Anwar sama sekali tidak mempertaruhkan parti-parti sahabat sama ada di PH atau BN. Tidak kiralah sama ada DAP, Amanah, bahkan UMNO. Anwar sesungguhnya meletakkan nasib partinya sendiri sebagai taruhan populariti di tengah kepulan serangan musuh politik dan para pembangkang di Sungai Bakap kali ini. Sebagai Perdana Menteri yang pernah keluar masuk penjara melalui jejak perjuangan yang jauh lebih getir ketimbang Muhyiddin atau mana-mana pemimpin pembangkang yang pengecut, Anwar nampaknya benar-benar meletakkan keyakinan kepada kebijaksanaan dan kewarasan rakyat untuk mempertimbang keputusannya. Kalau kebijaksanaan rakyat khususnya di Sungai Bakap dapat dipelihara serta tidak tenggelam dalam sentimen palsu buatan pemimpin pembangkang, tidak mustahil PN-BN mampu merampas Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap dengan cukup bergaya. Ketika rakyat mulai sedar bahawa suara Perikatan Nasional adalah suara penyeludup dan pengkhianat ekonomi negara, mereka akan memberi pengajaran besar bahawa nasib dan masa depan rakyat tidak boleh dipersenda semudah-mudahnya. Ditulis oleh Hasmi Hashim atau turut dikenali sebagai Budi Hekayat, ialah seorang penulis lirik dan dipetik daripada Malaysia kini. Ulasan ini tidak menggambarkan pendapat ataupun pendirian admin Nazilin Unity. Red Parrot kata rakyat mungkin memerlukan beberapa tempoh tertentu untuk pada akhirnya memahami bahawa subsidi bersasar itu baik untuk negara, terbaik Perdana Menteri, katanya. Baron Falcon kata tahniah Perdana Menteri, semoga Allah permudahkan segalanya. Itulah celakanya pemimpin-pemimpin yang menyokong ataupun yang
sanggup melihat subsidi negara ditelan oleh warga asing. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.